Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama berkongsi ilmu, saling ingat memperingati antara satu sama dengan yang lain. Seperti mana firman Allah dalam Al-Quran, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ingat memperingatlah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Walladzina idza fa'alu fahishatan. Sesiapa saja dalam kalangan kamu, wahai manusia, yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menzalimi diri kamu sendiri dengan melakukan dosa-dosa kepada Allah, dan mereka tahu benda itu salah, zakarullah, mereka cepat-cepat mengingati Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lidzunubihim, ingat pada Allah, bukan saja ingat tetapi mereka cepat-cepat minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Sebab tidak ada makhluk, tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja yang Maha Pengampun atas dosa-dosa itu. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka pula tahu benda itu salah dan mereka minta ampun dengan Allah dan mereka tidak lagi melakukan dosa-dosa tersebut. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, berdasarkan kepada firman Allah sebentar tadi, saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian alamat an-nifaq, tanda-tanda orang itu mempunyai sifat-sifat munafik. Sifat munafik ni tuan-tuan, kalau kita tengok pada hadis memang jelas. Idza hadatsa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ada tiga. Antara yang Nabi sebut sangat jelas, semua orang faham benda ni. Bila dia bercakap, ada je benda dia tipu. Kalau dia kata saya akan buat, maka belum tentu dia buat. Maka dia dah termasuk daripada orang munafik. Itu sebabnya kalau kita dah janji, dah bercakap, jangan kita nak buat suatu benda yang bukan-bukan. Dah janji, cakap, mana buat? Wa idza hadasa kadzaba, kalau bercakap dia nak menipu je kerja. Wa idza wa'ada akhlafa, bila dia buat janji dia akan putus janji ataupun mungkir janji. Wa idza tumina khana, yang lebih takut lagi, diberi amanah tetapi dia khianat. Ini pun Allah dah tunjuk dah kat dunia macam-macam jenis manusia yang mereka ini mempunyai sifat-sifat nifak. Tetapi hari ini tuan-tuan dan puan, ada lagi amalan-amalan ataupun perbuatan yang menyebabkan kita ini tergolong daripada orang yang melakukan sifat nifak. Antaranya tuan-tuan dan puan disebut oleh para ulama, adamul iman bil qada wal qadar. Tidak beriman dengan qada dan qadar juga termasuk daripada orang yang melakukan ataupun orang yang mempunyai sifat nifak dalam hati dia. Bayangkan tuan-tuan, kita ni selalu merungut bila Allah uji kita dengan musibah. Tetapi bila Allah bagi kita nikmat, tak pernah pula kita bersyukur. Faqalilan min ibadiyas syakur. Sikit sangat manusia itu yang syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dulu masa kita ramai ulama, tak pernah kita bersyukur dengan kenikmatan, kewujudan ulama-ulama itu. Betul tak? Tapi bila dah tak ada, masa itulah kita kata alangkah indahnya kalau dia ada. Baru boleh masuk TV. Pula dah. Masa orang tu ada, tak bagi masuk TV. Itu maksudnya seakan-akan kita ini kufur nikmat. Tapi bila dah orang tu dah tak ada, nikmat itu dah tak ada, mulalah masa tu kita kata alangkah, alangkah, alangkah. Lau ni itu dipanggil alangkah daripada perangai syaitan. Wa iyadzubillah. Itu sebabnya tuan-tuan, beriman dengan qada qadar ini juga termasuk daripada orang yang beriman betul-betul pada Allah dan Rasul. Tapi kalau diingkar, dia termasuk daripada orang yang ada sifat nifak. Maknanya dia tak percaya pada Allah benar-benar.
Tu sebab bila disebut apakah yang dimaksud dengan nifak. Nifak ni depan cakap lain, belakang cakap lain. Maksudnya depan ni cakap, oh aku beriman pada Allah, tapi hati dia tak sepenuhnya. Oh saya benar-benar nak kepada Islam, tapi bila kita suruh dia buat ataupun dia amalkan perkara-perkara yang Islam suruh, dia tak pernah nak buat. Bila time tak ada masjid, minta masjid. Tu manusia ni. Pasal tak? Minta, betul. Mana-mana taman lah, dekat Selangor ni antara yang paling banyak surau dan masjid. Surau dan masjid antara yang paling banyak. Tuan-tuan, setiap taman nak. Kalau di Bandar Baru Bangi tu orang kata apa? Ada section 1, 2, 3, 4, 5. Setiap section ada surau. Kalau 2 section dah jadi 2 surau. Lepas tu dalam banyak-banyak surau tu ada pula masjid tengah-tengah. Tuan-tuan, kita minta surau. Tak ada surau, minta surau. Tapi berapa ramai orang yang bila ada surau dia datang. Tu kadang-kadang kita akan dipersoal depan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan, kita kena ingat beriman qada' ni juga termasuk daripada orang yang betul-betul menjaga iman agar tidak ada sifat nifak. Khususnya ketika dia dapat nikmat. Tunjukkan syukur itu. Macam mana awak nak tunjukkan syukur tu? Bila ada isteri, tunjukkan syukur tu. Macam mana kamu nak tunjuk syukur? Jaga dia dengan baik-baik. Bila ada anak, apa yang kamu nak kena buat? Tunjukkan syukur itu pada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa aku ada anak, aku gunakan anak itu pada tempat yang betul. Tapi masalah sekarang ni bila ada anak, kita tak jaga dia dengan baik. Kita suruh dia belajar, alhamdulillah. Semua orang dia akan fikir bila tanya nak suruh jadi apa, dia akan cakap saya nak jaga anak saya jadi engineer. Jadi arkitek. Bagus, tak salah. Saya suka-suka bila dengar orang kata, oh saya nak jadikan anak saya arkitek. Tapi arkitek yang ada agama. Itu paling penting nak. Oh saya nak suruh anak saya jadi doktor. Bagus sangat-sangat. Saya suka-suka bila anak jadi doktor. Sebab apa? Ramai lagi doktor-doktor Islam. Oh saya nak suruh anak saya jadi ahli politik. Lagi bagus. Sebab apa? Mereka akan jadi ahli pemimpin yang baik, yang takut pada Allah Ta'ala. Sekurang-kurangnya dia orang boleh bila datang ke masjid tuan-tuan, dia orang kalau disuruh jadi imam dia tak jadi takut. Sekarang ni pemimpin dia kena sekurang-kurangnya dia kena tahu dah macam mana nak jadi imam tuan-tuan. Tak. Betul. Maknanya bukan saya nak kata tak boleh. Boleh jadi imam semua orang, tapi masalah solat Zuhur Asar je lah. Maghrib tu bila datang bakal YB contoh lah, bakal YB. Suruh masuk, silakan YB masuk jadi imam. Kalau dia naik masuk Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca dia bagus. Lepas tu dalam speech dia, dalam penyampaian dia ada sepotong ayat Quran. Kita tak nak nanti pemimpin suatu hari nanti bila dia jadi pemimpin, satu patah ayat Quran pun tak keluar kot mulut. Macam mana awak kata awak sayang pada Islam? Macam mana awak kata awak ni beriman pada Allah Ta'ala? Ini pun kita kena ambil perhatian. Itu sebabnya kita kena ingat, kita nak pemimpin yang hebat. Kita nak engineer yang hebat. Kita nak kontraktor yang hebat. Sebab apa saya kata kontraktor yang hebat tuan-tuan? Sebab kita nak anak kita jadi kontraktor yang hebat. Hari ni tuan-tuan, kontraktor sendiri pun dah banyak yang tidak betul mengikut apa yang Islam ajar. Betul tak? Dia termasuk daripada tu, wa idza tumina khana tu. Diberi amanah buat rumah tapi dia khianat. Contoh, rumah tu harga 500,000, sepatutnya berapa banyak besi? Besi berapa? Dia punya kuantiti besi. Batu banyak mana? Tapi tuan-tuan sekarang ni sangat menyedihkan. Bila buat rumah, dia kadang-kadang dia buat rumah atas apa? Tambah-tambah yang buat tu pula orang bukan Islam. Kontraktor yang bukan Islam. Dia fikir aku nak dapat duit ya. Yang beli orang Melayu kita. Yang beli orang Islam kita. Tuan-tuan, bila beli, rumah retak habis kontrak. Habis dia waranti, rumah rosak. Tuan-tuan, ada kawan saya dia beli rumah. Beli rumah tuan-tuan, dulu masa saya mula-mula duduk di Bangi tu dia ada satu kawasan tu teluk. Dia macam orang kata apa? Tasik. Lepas tu dia tambung tasik tu. Tak sama kemudian put dia banner rumah. Kawan-kawan tu beli. Kita tak tahu tuan-tuan macam mana rumah ni kalau dah dia tambung nak kena lepas tahun baru boleh buat rumah. Rupanya dia orang buat kita tak tahu. Kawan-kawan sama umur dengan kita belilah tuan-tuan. Beli tuan-tuan nak jadikan cerita. Habis saja waranti, letak daripada bawah sampai ke atas. Bila nak baiki, beli rumah bukan murah, 500,000. 600,000. Lepas tu nak baiki pula dia kata tak boleh, kena pecah habis dinding ni, kena buat balik dinding baru.
Bila pecah dinding, kena bubuh atap baru. Tambah pula 100 ke 200 ribu balik tuan-tuan. Ini apabila orang buat tak ada amanah. Bila pecah baru tahu, lah tak cukup tiang, lah tak cukup simen, lah pasir lebih. Baru kita tahu tuan-tuan. Saya buat rumah, saya tahu lah saya beli rumah. Kita tambah belakang, masa dia pecah baru tahu, lah ustaz, mujurlah ustaz pecahkan ustaz, bawa balik. Kalau tidak ni runtuh ni ustaz. Tiang tak cukup besi. Tengok-tengok dia pecah-pecah, tunjuk kita adalah 3 batang besi. Sepatutnya kena 5 batang besi. Tak cukup 2 besi. Mana pergi 2 besi tu? Tuan-tuan, jawab di akhirat. Tapi masalah yang buat tu orang kafir. Itu sebab kita kena ada kontraktor yang ada agama, baru best. Doktor yang ada agama. Tengok macam Profesor Dr. Muhayya. Tuan-tuan, dia seorang doktor yang hebat. Pakar mata. Kat Malaysia ni tak ramai yang ada yang pakar mata macam dia. Tapi berapa ramai orang Islam yang macam tu, dia boleh buat sekurang-kurangnya orang fakir datang, orang miskin datang, dia bagi percuma. Satu sekali buat lasik mata, 12,000, 11,500, 11,999. Nak cerita harganya mahal. Tetapi dia boleh bagi percuma. Berapa ramai ustaz-ustaz yang dia bagi? Dia bagi buat percuma sebanyak 20 orang lebih. Bayangkan harga 11,000 kali 20 pakai duit dia. Berapa banyak tuan-tuan? Bila tanya, Prof tak rasa rugi ke Prof? Allahu Akbar ustaz, saya nak mengajar orang tak mampu. Tapi sekurang-kurangnya bila ustaz baca buku, ustaz baca kitab, mengajar kat masjid, ustaz baca, saya kat rumah dapat pahala sebab saya suri rumah bila balik rumah petang. Saya tengah masak untuk anak isteri, untuk suami dengan anak-anak. Ustaz baca kitab dekat surau, saya dapat pahala. Kalau dah 20 orang, 20 pahala untuk satu malam. Dia buat semua, Ustaz Roslan Muhammad, saya, lepas tu Datuk Dr. Zahzan Muhammad, ramai dia buat 20 orang semua sekali. Tahu berapa banyak? Setiap malam kita mengajar kuliah, setiap malam lah dia dapat pahala. Kalau setahun, macam Dr. Suki, setahun 2-3 kali pergi Mekah. Dr. Suki daripada UPM. Sekali dia bawa jemaah, dia tengok Kaabah. Prof tak pergi Mekah, dia dapat pahala hanya dengan tengok Kaabah. Tuan-tuan puan, tengok. Itu sebabnya kita sepatutnya kena bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Itu sebab bila kita tak bersyukur, kita tergolong daripada orang yang ada sifat nifak. Yang sedih juga, dia tidak redha dengan ujian yang Allah bagi. Ini pun salah satu daripada sifat nifak. Contoh, bila tak hujan, kita minta hujan. Ingat tak? Saya terlibat banyak bila time kemarau panjang dekat Selangor dulu. UKM sampai tak ada air. 7 hari tak ada air. Sebab berkering. Tak boleh nak kata UKM. Semua kawasan Bangi tu jam. Apa ni air tak ada. Sampai pelajar-pelajar pergi mandi kat surau, kat masjid, air tak ada. Kita orang terpaksa simpan air. Bukan Selangor saja, banyak negara. Johor pun ada. Mana? Semua tempat. Masa tu semua orang pakat sembahyang istisqa. Minta hujan. Semua pakat buat duduk tengah-tengah padang, minta hujan. Ya Allah, kami nak hujan, Ya Allah. Kalau hujan yang turun ini, Ya Allah, gini-gini kalau hujan tak turun, Ya Allah, habis binatang-binatang pun susah. Kami pun susah, Ya Allah, tak mandi, tak makan. Tengok. Turun hujan. Bila turun hujan, marah pula sekarang, tuan-tuan. Katalah, kenapalah turun hujan tiap-tiap hari? Baru je basuh kereta tadi. Kes ni sebab saya petang tadi nak pergi basuh kereta. Balik daripada UKM tu nak basuh kereta. Jadi saya masuk kat belakang, basuhlah kereta saya tu. Sampai kat depan, masa kereta saya tengah basuh, kereta yang depan tu dah siap kilat dah. Saya kenal lah dia ni. Bila tengok-tengok, bila dia dah siap kilat semua, kita nak keluar, hujan. Ya Allah, hujan pula dah, dia kata. Dia marah sebab apa? Sebab hujan turun. Saya pun katalah, inilah manusia. Bila hujan tak turun, kamu minta hujan. Bila hujan dah turun, kamu marah. Kamu sedih dengan hujan yang turun. Ada seorang kawan lagi best. Dia ni tuan-tuan, baru beli kereta BMW 5 Series. Pensyarah lah ni. Dia beli kereta tu, jadi bila saya tengok dia tu, yang pelik ni bawa dia pergi pejabat naik motor. Saya kata, lah, mana kereta baru lah? Dia kata tak boleh, kata. Basah, kata. Dia naik motor, sanggup dia pakai baju hujan basah, kereta simpan dekat dekat rumah, dia naik motor. Saya kata lah, kalau sebab tak ada parking mungkinlah kita kata tak apalah kan, nak mudahkan. Ni dia kata apa? Sebab hujan, kereta bau kilat, dia kata. Bau buat layer apa benda dah saya pun tak faham. 4 layer tak layer. Jadi saya kata, sekarang ni kereta ni hamba kita ke kita hamba kereta? Betul tak? Siapa hamba sekarang ni? Kereta ataupun kita? Tu sebab tuan-tuan, ada kereta gunakanlah. Hujan tu perkara biasa, nikmat Allah bagi. Tuan-tuan, time tak ada hujan, kita minta hujan. Time tak ada hujan, bila hujan turun, kita patut bersyukur dengan nikmat Allah. Tu sebabnya,
Orang Arab kan, kalau ikutkan belajar fiqh betul-betul tuan-tuan, masa kita tengah sembahyang istisqa, minta hujan. Dekat Kaabah berapa kali minta istisqa, hujan. Dekat depan Kaabah. Bulan 10 pun ni, masa lepas haji tu. Masa dekat dengan haji, masa musim orang tengah tunggu haji tu, masuk Kaabah kan. Dia orang minta doa, imam doa solat istisqa, minta hujan turun. Tengah-tengah minta hujan tu, hujan turun. Tak ada seorang lagi tuan-tuan. Semua duduk. Sebab apa? Sebab nak tunjuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita buat minta hujan, lari semua balik tuan-tuan. Tadi kau minta ramai-ramai, bila hujan turun tu sebab kita digalakkan masa hujan turun tu jangan lari. Binatang semua turun, semua duduk dalam keadaan yang hina dan dina. Itu nak ajar tu. Kita boleh belajar daripada solat istisqa tu. Tapi kita sekarang ni tuan-tuan, kita banyak buat benda yang Allah larang, sampaikan kita tak bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Sama juga dalam keadaan ekonomi sekarang tuan-tuan. Bila bincang ekonomi memang letih sekarang, sakit kepala. Tak ada barang turun, semua naik belaka. Hujan je turun sekarang. Tuan-tuan, kadang-kadang ada hikmah juga. Macam saya duduk kat universiti kan, daripada 1 bilion untuk UKM tu, sekarang 300 juta. Baru ni tambah pula 1 juta, 100 juta. Jadi 400 juta lah, cukup untuk bayar gaji. Tapi ada hikmah. Macam nak buat pendidikan, dia orang sekat, ada mana dia tak bagi banyak dah. Tapi ada hikmah. Masa tahun mula-mula saya masuk universiti, tahun 2005, 2006, masa tu duit mewah tuan-tuan. Bila kita masuk universiti, meeting pagi pukul 9, makanan tu apa yang tak ada? Betul tak? Makanan apa tak ada? Masuk tu roti canai tak ada lah. Nasi lemak. Ada nasi lemak, kuih, air 3 jenis. Teh tarik, teh-o, kopi tarik. Ni penuh. Tak sampai meeting, tak sampai pukul 10 lagi, datang dah makanan pagi. Dia panggil apa benda tu makan pagi? Kudapan. Dia pagi sarapan. Pukul 10 tu ada pula makan. Mari pula makanan. Kata Masya Allah, mari pula. Ni tak habis lagi. Bawa datang kuih-kuih pula. Tukar air tadi, masuk yang baru. Pukul 12, makanan baru pula. Oh, masa tu tuan-tuan, nasi biryani gamnya, itulah nasi ayam. Segala nikmat ada. Makanan tak habis tuan-tuan. Pembaziran. Profesor pusing satu dunia cari data. Balik-balik data hilang tuan-tuan. Habis. Penyelidikan tak siap. Berapa ramai saya jumpa dengan sekarang ni yang jaga bahagian krim, bahagian penyelidikan, ketua penyelidikan. Dia orang kata apa sekarang? Dia kata banyak yang keluar, minta penyelidikan, dapat duit, dapat itu, tapi hasil dia tak ada. Tuan-tuan, tengok Allah ajar. Bila ada nikmat kamu kufur, sekarang ni aku tarik. Adakah kamu bersyukur dengan nikmat tersebut? Adakah kamu insaf dengan perbuatan tersebut? Semua tu Allah suruh kita muhasabah, tengok sama ada kita ini bersyukur ataupun tidak. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, itu yang pertama. Tidak beriman dengan qada dan qadar. Tak kiralah apa saja ujian yang Allah uji kita, pasti ada hikmah di sebaliknya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kamu diuji dengan perkara-perkara yang tak baik itu sebenarnya baik untuk kamu. Kita pun tak tahu tuan-tuan, benda yang kadang-kadang wallahu alam lah macam mana. Saya selalu cakap tambah-tambah budak-budak kat universiti tuan-tuan. Diorang ni sekarang ni masalah sosial teruk tuan-tuan. Saya terus terang saya cakap. Semalam saya terkejut ada budak WhatsApp, dia hantar SMS, saya tunjuk isi saya. Dia SMS kepada saya, dia hantar mesej dalam Facebook. Budak ni umur tuan-tuan baru masuk 17 tahun, perempuan. Dia hantar SMS, dia tanya mesej tu dalam Facebook, saya baca lah. Banyak tapi saya tak jawab semua. Tapi yang ni saya jawab. Sebab saya takut kesian kat dia. Sebab satu hari mesej masuk tak kurang daripada 80 ke 100 mesej. Satu hari. Banyak mesej. Tak boleh layan semua. Soalan, kadang-kadang ada orang marah pula. Ustaz, ada Facebook, gunakanlah, jawablah soalan. Masalah bukan semua soalan boleh jawab. Kadang-kadang dia orang tanya tentang isu-isu yang berkaitan dengan mahkamah kan. Mahkamah saya tak boleh jawab. Kalau saya salah jawab lagi, dia mahkamah lain. Hukum lain, mahkamah lain. Jatuh talak 3 ke tidak, tu mahkamah punya kerja. Hakim-hakim punya kerja. Saya boleh cakap dari sudut hukum fiqah. Tapi kalau isu macam tu saya tak boleh jawab terus dalam ni, saya kata pergi rujuk di mahkamah atau jabatan agama. Tapi kalau yang isu boleh tak solat atas kursi tak kursi, itu tak payah. Kecil punya hal tu.
Orang dah sekarang ni orang tengah gaduh tengah semayang atas kursi. Saya kata sekarang betul lah tu. Paling tepat saya duk tengok jawapan yang paling kemas Ustaz Azhar. Jawapan dia kemas. Maknanya dia jawab tu, kursi tu bukan boleh duduk saja-sajalah, kena berdiri selagi mampu. Maknanya betul lah tu. Yang kalau nak bincang mazhab sampai ke mendalam itu jadi pening. Orang awam cukup yang itu jawapan. Paling kemas lah. Maknanya duduk atas kursi kalau tak mampu duduk, tak mampu nak rukuk, nak sujud ataupun nak berdiri. Tapi kalau mampu berdiri. Tak boleh nak sujud, barulah duduk. Tapi rukuk tetap kena rukuk macam biasa. Kursi tu kita kena minimizekan penggunaannya. Betul tu. Jadi ada pula orang kata Ustaz Azhar tak ada PhD. La ilaha illallah. Tak ada kaitan jawab hukum dengan PhD, tuan-tuan. Dia yang penting dia tahu hukum, dia belajar, dia tahu macam mana kaedah tentukan hukum. Okeylah tu. Tan Sri Syukur pernah tanya saya suatu ketika tentang pemindahan organ. Ustaz Azhar dengan Syekh Nuruddin Al-Banjari kata haram kan? Syekh Nuruddin Al-Banjari siap cakap dalam live dekat TV Al-Hijrah lagi. Live kata haram. Bercanggah dengan fatwa kebangsaan dan fatwa-fatwa negeri. Dia jadi isu lah. Memang isu besar sebab bercanggah ni. Jadi kebetulan saya tu ada program, ada meeting dengan Tan Sri Syukur. Dia pengurusi Majlis Fatwa Kebangsaan. Tan Sri Syukur ni. Dia tu tanya, dia kata, Syekh, betul ke Ustaz Azhar tu jawab tu? Sebab bidang dia memang kita tak nafikan, memang bidang dia bidang usuluddin. Dia bukan bidang usul fiqh, tentukan hukum. Dia pun bergantung kepada mufti-mufti. Saya kata kalau nak ikutkan hukum, mazhab Syafi'i betul dah tu. Sebab Imam Syafi'i tak bagi. Pindah organ tak bagi dalam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kebanyakan ulama' mengatakan boleh atas asas maslahat. Antaranya Imam An-Nawawi. Jadi maknanya betul tu. Nak cerita dia orang, tak semesti orang tu tak ada PhD. Dia jawab tak betul. Dia jawab betul tak betul. Jangan tengok pada dia punya pangkat tu tuan. Pangkat ni Allah, tak ada apalah. PhD kau periksa lulus kau dapat dah doktor tu. Tak ada. Yang penting ilmu tu. Jadi tuan-tuan puan, jadi budak ni saya tanyalah. Saya jawab soalan tu. Sebab dia tanya gini. Dia kata, Ustaz, umur saya baru masuk 17 tahun. Saya telah berzina beberapa kali. Tengok. Saya pun klik gambar dia, budak bertudung tuan-tuan. Budak bertudung. Tudung lingkup, cantik, memang elok pakaian dia. Memang kalau kita tengok cara dia, memang budak yang baik lah. Kalau kita kata sekolah budak mahat, budak mengaji mahat, tuan-tuan puan. Sudah berzina beberapa kali. Dan sudah menjadi ketagihan dia sekarang. Sebab apa? Sebab dia dari ketagih. Tak kahwin lagi. Dia kata, boleh tak Ustaz, saya nak bagi tahu pada mak saya? Perlu tak saya bagi tahu mak saya? Perlu atau tidak? Saya begini. Apakah yang perlu saya buat untuk elak saya berzina? Tuan-tuan, saya terpaksa jawab tuan-tuan. Nak cerita, inilah isu yang kita kena bincang dan kita kena fikir ustaz-ustaz ni. Jangan duk bergaduh benda-benda yang tak masuk akal tuan-tuan. Duk gaduh benda yang kadang-kadang tak masuk akal. Benda-benda remeh-temeh, bak tayak gini pun bincang. Tak sungguh saya kalau orang tanya bak tu saya tak bincang dah. Saya kata dah itu tak ada hal punya hal. Hang nak macam ni pun boleh, hang tak mau macam ni pun tak apa. Asyhadu an la ilaha illallah pun boleh. Itu mazhab Syafi'i. Kalau yang pergi kat Mekah orang gini tu, baru ni ada seorang profesor kata, dia kata saya tengah semayang orang angkat jari saya Ustaz. Gitu buat. Ni profesor Datuk lagi. Dia kata orang gerak angkat tangan saya Ustaz. Macam mana ni Ustaz? Tuan-tuan, nak cerita. Benda tu dah jadi isu. Kau buat sah semayang, tak buat pun sah semayang. Ni yang fikir ni budak umur 17 tahun dah berzina. Lepas tu bukan dengan seorang lelaki, ramai pula. Belajar kat mana? Sekolah. Nak cerita tuan-tuan, ni yang kita kena fikir. Macam mana ustaz-ustaz ni nak tarik budak-budak ni biar minat betul. Tak payahlah duk gaduh, ajak orang bergaduh sana, duk belajar khilafiyah. Kita duk bergaduh benda kecil-kecil tu. Yang paling kita risau ni, makanan-makanan kita orang bukan Islam yang buat. Betul tak? Dalam makanan ada lemak babi, dalam makanan ada plasma darah, dalam rokok ada itu ada ini. Lagi menakutkan. Baru ni ada seorang doktor, PhD doktor. Dia ni bekas sirim tuan-tuan. Dia jaga orang Syalam. Dia telefon saya. Sebab dia tahu saya bidang saya fatwa. Bidang saya berkaitan dengan isu semasa. Ustaz, ramai ustaz-ustaz bercakap tentang pengharaman rokok sebab rosak paru-paru. Betul tu. Tapi tak benda ustaz-ustaz yang cerita kenapa ia haram daripada awal. Saya jaga apa nama tu yang dalam tu apa nama? Dalam rokok tu. Apa? Tembakau.
Daripada sebelum tembakau ditanam sampailah tembakau tu jadi rokok. Saya jaga A to Z sampai jadi rokok, jadi ceruk yang harga sebatang 1,000 tu. Dia dah jaga dah. Dia kata saya tahu belaka ustaz, macam mana, sebab apa rokok tu bau dia lain-lain. Tuan-tuan, tak percaya dia Sirim memang dia ambil kepakaran yang pergi audit semua ni. Tuan-tuan. Dan dia ni memang hadir kuliah saya dekat Surau Ittihadiyah dululah. Sebab saya dah terpaksa berhenti Surau Ittihadiyah, baru ni minta izin dengan Datuk Mansur untuk tidak teruskan kuliah di Shah Alam. Sebab kalau nak datang every month tu menyebabkan saya kadang-kadang terkejut. Memang agak letih sebab daripada Bangi nak sampai sini sejam 5 minit. Ni pun sejam 10 minit. Jadi kalau every month saya datang, dia akan kadang-kadang time kuliah meeting habis lambat. Hari ni meeting habis awal. Kadang-kadang kat UKM tu habis meeting pukul 5.30. Balik nak tukar baju dah 6.30 baru nak keluar. Masa tu kelang kabut tuan-tuan. Darah naik atas kepala tu. Sebab dia jadi takut tak sampai. Kadang pernah sekali kalau hujan lebat, Allahu Akbar. Imam nunggu mana tu ustaz tak sampai lagi. Jemaah dah ramai. Yalah, saya cakap terpaksa, cuma dia kata boleh, tapi jemputan jarang, 2-3 bulan sekali boleh lah. Saya tengok jadual yang saya tak ada padat dekat UKM. Sebab UKM kerja asasi saya kena siapkan kerja tugasan saya tu, itu tanggungjawab. Jadi tuan-tuan, bila kita duduk tengok benda-benda yang macam ni, kita rasa takut. Jadi macam tembakau, macam isu tembakau kan, kenapa bau dia berbeza? Dia bagi tahu, dia kata ustaz, tembakau ni nak bagi bau berbeza-beza ikut arak apa yang kita isi. Dia basuh arak, dia arak tu, tembakau tu dia diruh dengan apa? Air kencing, baulah air kencing. Kalau arak tu, kalau curut, dia akan buat arak lagi sedap. Jadi kita isap tu bau arak. Jadi kita tak makan arak, tak minum arak, misap arak. Tengah saya mengajar kat Ittihadiyah juga, ada seorang pensyarah UiTM. Haji dia masa tu. Haji ikut kat saya nak buat ni. Familiar, you are very familiar. Dia ikut saya ni. Ni geng-geng hot ikut-ikut ni. Ni ikut. Tuan-tuan. Baguslah ikut pergi kuliah, bagus. Jangan ikut pergi benda lain. Ikut kuliah. Tuan-tuan, seorang pensyarah UiTM. Dia bangun, dia kata, ustaz, I want to share with you, nak kongsi dengan you. Saya baca dalam satu artikel jurnal, rokok tu penapis dia daripada darah babi. Jadi maknanya penapis rokok tu daripada darah babi. Jadi kita tak makan babi tapi isap babi. Sama juga tuan-tuan. Isap babi, isap arak. Siapa yang punya kerja? Orang bukan Islam. Kalau orang Islam pernah nak buat jahat macam mana pun orang Islam, dia takkan fikir nak buat benda jahat tu tuan-tuan. Tu orang Islam sebab ada iman dalam hati, cuma dia ada nifak saja. Tu saya kata tadi. Oleh sebab itu tuan-tuan, tak payahlah kita duk gaduh benda-benda yang merugikan kita ni. Sebab apa? Akhirnya orang Islam yang rugi. Itu sebab kita patut bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk buat benda yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Macam budak tu. Tengok. Akhirnya berzina dengan ramai orang lelaki. Ini salah seorang. Yang telefon saya, dia pelajar masters perempuan, tuan-tuan. Daripada sebuah universiti, saya tak mau bagi tahu universiti mana. Lesbian. Budak master, bukan budak tak pandai. Dua, dia kata saya cinta pada seorang perempuan dan kami ni buat hubungan tak baik setiap malam. Allahu Rabbi tuan-tuan. Ni perempuan dengan perempuan. Lebih tu LGBT lagi dahsyat. Doktor pakar dengan doktor pakar bercerai. Saya terpaksa cakap terus-terang, panggil suami dia. Asal ni suami tak mau ceraikan dia. Sebab apa? Sebab suami kata saya takkan ceraikan apa. Bila ceraikan awak banyak kesan pada harta sepencarian lah, bagai-bagai semua, macam-macam isu. Jadi perempuan ni tak apalah, perempuan ni pun doktor juga, datang jumpa, dia kata ustaz gini, suami saya ada bukti, suami saya dia liwat orang pada hari Sabtu dan Ahad. Pula saya kata biar betul ni liwat orang ni. Sumpah laknat pula lagi. Jadi dia kata tak ustaz, ni memang betul ni. Dia pun tunjuk dalam kamera, saya kata ada kamera sungguh. Dia rakam isteri doktor pakar, gaji puluhan ribu tuan-tuan, upah orang buat. Tuan-tuan, saya panggil suami dia, suami datang pakai kereta mewah. Datang dia kata ustaz, untuk apa saya nak cerai dia? Saya punya hak saya. Saya kata bukan, kalau tidak dia akan tunjuk benda yang bukti yang dia akan minta fasakh. Apa bukti dia saya tak bagi nafkah? Bukan masalah nafkah, masalah sekarang ni you buat benda tak baik. Mana bukti? Dia dah savekan dalam komputer saya pun tunjuk. Tengok ni. Dan tu ajak cerai tuan-tuan. Kalau tidak malu dulu. Sebab kalau pergi mahkamah dia akan tunjukkan semua bukti-bukti, akan malu kan dia. Tuan-tuan, ni nak cerita benda ni
Teruk Allah dah tunjuk dah kat dunia ni. Kaum Nabi Lut dah ada dekat Malaysia. Jadi macam mana nak buat tuan-tuan? Tu sebab ni kita kena fikir bersama macam mana kita nak buat benda ni ataupun kita nak ajak orang agar minat kepada Islam. Itu yang pertama. Adamul iman bil qada wal qadar. Yang kedua tuan-tuan dan puan, antara punca kita ini tergolong daripada orang yang nifak, munafik. Tarkun nazar. Kita bernazar dengan Tuhan, tuan-tuan. Ramai orang berjanji, memanglah kita tak sebut nazar. Nazar ni kita kena bayar nazar. Kalau tak kena buat nazar tu. Kalau contoh, kalau anak saya dapat SPM 8A, saya akan menunaikan ibadah umrah. Wajib dia kena naik umrah. Bila? Anytime. Sampailah dia mati. Tapi kalau dia kata pada tahun ini, maka dia kena buat tahun ni. Tak buat tahun ni, dia kena bayar kafarah. Sekarang ni tuan-tuan, ada orang dia tak sebut nazar. Dia kata, InsyaAllah saya dapat projek ni, saya akan buat gini-gini. Contoh. Ramai mana dia insya-Allah, memang insya-Allah dengan izin Allah. Maknanya bila Allah izin, apa yang kau buat? Ini Allah dah lakarkan dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan. Allah sebut apa? Wa minhum man ahadallah. Ada dalam kalangan kamu ni berjanji dengan Allah Taala. Berjanji dengan Allah Taala. La in atana min fadlih. Bila kami dapat nikmat-nikmat Allah itu, kami dapat rezeki-rezeki Allah Ta'ala itu, kami dapat projek, kami dapat itu, ini dan ini. Lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Nescaya aku akan bersedekah daripadanya. Tengok. Dan aku akan jadi orang soleh. Dah lah kata nak sedekah, nak jadi orang soleh pula tuan-tuan. Ni sifat manusia. Betul tak? Kalau sehat, alangkah indahnya kalau sehat boleh pergi Mekah. Sehat tak pergi juga. Alangkah indahnya kalau dapat sehat aku nak datang masjid. Sehat tak datang masjid juga. Sebab apa? Allah jawab terus. Allah tak buka kosong itu. Allah jawab terus. Allah kata apa? Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih. Bila mereka ini aku bagi nikmat, mereka mula ingkar kepada Allah. Tu sebabnya pemimpin kena ingat. YB kena ingat. Masa time nak suruh mundi, kau bukan main tengok mata aku. Ikut sunnah, betul tak? Salam ni tengok mata bang, dia ikut sunnah Nabi. Kan sunnah Nabi, tolong Tuhan, unilah saya. Nescaya jalan ini akan kuturap semuanya. Tuan-tuan, salam tengok muka pun tidak. Tu kadang-kadang bila salam dengan pemimpin ni, kadang-kadang tengok muka sakit hati tuan-tuan. Dia ingat dia naik kat situ, dia naik lahir-lahir pun mak terus naik atas tu. Mana ada bang? Awak naik sebab pangkah kami. Kami yang pangkah kamu. Maka ingat, dengan izin Allah kamu menang. Tapi ingat, itu amanah. Bila salam sebelum menang macam mana, salam lepas menang macam tu juga. Terima kasih bang, selamat menangkan saya. Nah tengok jalan saya janji dah turap, alhamdulillah dah berturap. Nampak tak? Jangan turap saja. Makna dah jadi elok. Makna ni janji tu kena buat. Tu sebab tuan-tuan, manusia ni bila janji dia tak buat. Tu ni Allah kata ni. Falamma atahu min fadli bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun. Bahkan tak nak datang, tak nak buat langsung apa yang Allah suruh. Nauzubillah. InsyaAllah kalau saya dapat projek ni, saya akan bantu untuk buat surau. Bila menang hilang terus tuan-tuan. Surau mana surau? Tak ada lah. Tak ada. Dapat projek kata nak datang, tak datang. Diorang dulu masa orang kata belum masa duduk jadi duduk sebelum dapat projek duduk jadi AJK masjid, surau masjid. Kena habis AJK tuan-tuan. Tu bila naik pangkat sikit, makin tak ada. Dulu tiap hari datang surau. Bila naik pangkat sikit, sibuk sikit, mula dah. Seminggu 3 kali. Lepas tu lama tu dapat naik lagi projek, terus tak nampak batang hidung. Sampai lupa AJK mana tuan-tuan. Lepas tu nak pergi surau, sesat jalan tuan-tuan. Pergi jalan lama, jalan tu dah tutup tuan-tuan. Rupa dia tak tahu, lama benar tak pergi masjid tuan-tuan. Ni kadang-kadang kita malu dengan Allah Ta'ala tuan-tuan. Saya selalu kadang-kadang muhasabah diri lah kan. Masa time Allah bagi kita sihat ni tuan-tuan, masa inilah kita nak tunjuk depan Allah. Allah tak nak banyak tuan-tuan. Tuan-tuan kaya macam mana pun, kaya, pangkat besar mana pun, tuan-tuan, Allah tak nak pangkat kamu datang tunjuk ini pingat yang kamu dapat. Allah tak mau tengok. Allah tak mau tengok kamu tunjuk depan dia anugerah yang pelajar kaki tangan cemerlang tu, ACP. Kaki tangan cemerlang tu. APC. AKC. Ada AKC, ada ACP.
APC, anugerah perkhidmatan cemerlang. AKC, anugerah kaki tangan cemerlang. Oh, dia ada macam-macam. Tengok, dunia pun macam-macam nikmat, tuan-tuan. Allah tak nak tengok semua tu, tapi Allah nak sikit je. Allah nak kata, bila kamu dapat nikmat, apa yang kamu boleh kongsi dan tunjuk pada aku tadi. Antara yang Allah nak bukan payah, iaitu kamu hidupkanlah rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Itu je. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Yang datang ni semua orang hidupkan masjid. Tu kawan-kawan kita yang dapat nikmat tu. Masa nikmat banyak ni, masa ni lah kita nak datang. Banyakkan sujud, banyakkan minta dengan Allah Ta'ala, banyakkan bersyukur pada Allah. Alhamdulillah ya Allah, aku naik pangkat ya Allah. Saya ada kenal seorang hamba Allah, tuan-tuan. Daripada dia kaki tangan pegawai biasa, sampai sekarang baru naik jadi ketua pengarah. Tak pernah tinggal masjid, bang. Masa dia timbalan ketua pengarah, tak pernah tinggal masjid, bang. Duduk masjid, surau macam biasa, tak ada beza. Macam seakan-akan dia tak ada apa-apa. Ni tuan-tuan. Sekarang dia ketua pengarah, lagi datang masjid. Siap datang, kadang-kadang buka masjid, surau, semayang, tuan-tuan. Semayang subuh, sebelum subuh. Dia datang bertahajud. Dia kata, Ustaz, saya tak sangka saya akan jadi tahap ini, Ustaz. Tak sangka saya akan duduk di tahap yang paling tinggi sekarang ni, Ustaz. Semua ni dengan izin Allah. Tengok, tuan-tuan. Bila dia bersyukur pada Allah, Allah bagi nikmat pada dia. Allah pun akan bagi buka pintu rezeki pada dia. Tapi tuan-tuan, berapa ramai yang macam tu? Lagi dia dapat pangkat, lagi dia hilang daripada rumah Allah Ta'ala. Sedekah, tu Allah sebut, lana saddaqan, kami akan bagi. Kami sedekah nak bagi, kami nak berwakaf. Semua orang takut nak berwakaf. Wakaf ni tuan-tuan, bukan payah. Kita, kalau ikutkan guru saya dulu, Datuk Harundin, dia kata apa? Wakaflah dengan harta kamu yang paling sedikit. Tuan-tuan, Datuk Harun ni dia ahli akademik tempat universiti saya di Jabatan Syariah, profesor. Dia salah seorang profesor di Jabatan Syariah. Saya jadi sayang, jadi ingat kat dia tu sebab ayah saya doakan saya. Dulu masa saya kecil-kecil, saya menghafal Quran dulu. Saya duduk, iyalah budak menghafal Quran, tahulah tuan-tuan. Budak umur darjah apa? Darjah 4, 5, 6. Ayah saya ni tak pernah miss tengok forum perdana. Dia sangat minat. Zaman dulu forum perdana, tuan-tuan, orang tunggu. Tak? Sebab tajuk dia pun memang kita tengok memang kesan dia tinggi. Yang dulu yang sangat orang akan tengok forum perdana, lepas tu yang Datuk Tan Sri Hasan Azhari tu, Ustaz Hasan. Kan? Muqaddam. Saya belajar Quran dengan Muqaddam tu. Alif data kita pun 5 petang tu. Padahal 5 petang tu selepas tu cerita gaban. Saya tahu sebab saya duk tengok. Tengok Muqaddam dulu, lepas tu cerita gaban. Memang aku tengok straight sampai petang tu. Gaban sampai ingat tu. Gaban jadi muka bulat. Ingat dulu. Tapi nak cerita kesan tu. Tapi tengok tuan-tuan. Datuk Harundin ni dia mengajar masa tu 5 juta orang tengok forum perdana. Ayah saya antara peminat forum perdana. Jadi bila dia duduk hari Khamis malam, hari Khamis petang, makan semua, dia akan bagi tahu mak masak petang. Pukul 6 mesti wajib makan dah semua. Maghrib semayang kat surau. Isyak semayang kat surau. Ulang Quran dekat surau. Balik surau semua duduk depan TV. Pukul 9 malam forum perdana. Kan ada berita tu kan. Lepas tu tengok forum perdana. Semua kita orang duduk bawah, mak ayah duduk atas. Kebetulan saya ingat lah, ayah saya tengok masa tu Datuk Harundin, lepas tu Datuk Ismail Kamus. Moderator dia Datuk Hasan Ali. Zaman dulu ni tuan. Datuk dia orang ni masa tu semua tak main politik lagi. Semua ahli akademik masa tu. 2 orang tu lah. Yang Datuk Ismail Kamus saya tak tahu dia kerja apa masa tu. Jakim ke wallahu alam. Sebab masa tu kecil sangat. Ayah saya pegang, satu hari jadi macam tu. Masa tu Datuk Harundin cakap kan, nanti jadi macam tu. Saya kata, mana boleh, dia ada doktor. Kita mana mengaji ngapal Quran, CJ pun tak ada. Masa tu kita tak boleh terima, CJ tak ada. Ayah paksa ngapal Quran. Tuan-tuan, dengan izin Allah Ta'ala, berkat doa dia, kerusi tempat yang Datuk Harundin duduk itulah sekarang saya duduk dalam forum perdana. Bilik yang saya duduk sekarang dekat UKM, Jabatan Syariah, dulu bilik itu pernah Datuk Harundin duduk, sekarang saya duduk bilik itu. Berkat doa seorang ayah.
Subjek yang Datuk Arun dia pernah mengajar fake semasa, saya mengajar fake semasa. Jadi tuan-tuan, tu buat saya ingat banyak. Tu buat saya ingat dia pesan masa mengajar apa? Mengajar Darusshifa. Kan bab ubat-ubat. Saya belajar tu bukan untuk berubat. Jangan tuan-tuan minta bagi botol pula. Saya belajar untuk diri sendiri, untuk amal zikir tu, biar berturun-turun kan, zikir-zikir tu. Kita nak amal zikir tu biar ada nas, ada musalsal daripada syekh sampai kat kita. Jadi tuan-tuan, masa saya Allah masuk Ahmad, dia cakap tu ngajar, dia kata amalkan bersedekah daripada sedikit, wakaf daripada sedikit, cari mana-mana surau, bayar api air dia. Dulu dia kata zaman dia bayar, masa dia pensyarah dekat universiti, dia dah ada dekat 3 ke 4 surau dia bayar. Hari dia meninggal, lebih dari 20 masjid besar dia bayar. Tuan-tuan, orang tak tahu. Ini dia panggil benda yang kita buat amal soleh, jangan tunjuk ke orang. Ada setengah orang baru bayar bil api air bulan Januari baru ni je. Dia kepo 1 bulan Februari. Macam mana bak sedap ke duduk aircon? Alhamdulillah sedap. Akulah bayar tu. Esok kan pergi kat masjid waktu Jumaat kan, orang sedap duduk baring, sedap tidur pak. Alhamdulillah. Selesa lah masjid ni. Memanglah airconnya aku yang bayar. Duk cerita, ada kadang yang letak apa ni dekat dinding kan, kalau sini surau ni macam mana buat? Bil api. Dah ada, tengok. Ada orang bayar. AJK dia tahu. Tu pun kadang-kadang AJK tak tahu. Kalau ada setengah tu dia letak kat dinding kan. Hari ni pagi letak, petang hilang. 2-3 hari, letak balik, dah bayar. Oh hebat dah tu. Itulah iman paling kuat. Sebab apa zaman sekarang pakai aircon. Satu surau 1,000 lebih. Dia bayar tuan-tuan. Ada orang dia tak mampu, dia kutip seorang 100. Dia cari 10 orang. Dah 1,000. Dia bayar tuan-tuan. Nak juga bayar walaupun sedikit. Itu salah satu benda yang cukup baik. Tuan-tuan, kita amalkan sikit-sikit tuan-tuan. Allah buka pintu rezeki. Kita tak perasan. Sungguh. Cuma tak payah kita bagi tahu orang. Kita buat apa yang kita mampu. Allah Ta'ala akan buka pintu rezeki. Sebab buktinya Allah dah tunjuk banyak. Allah sebut dalam Quran, kamathali habbatin ambatat sab'asana bilafi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah buka pintu rezeki daripada mana pun kamu tak tahu. Itu sebabnya tuan-tuan, buatlah. Hari ni bukan saya surau. Apa ni, peminum air apa? Peminum air pula dah. Apa yang pam air tu? Penapis air. Kalau orang ambil ada jenama tertentu kan, kena servis tiap-tiap tahun tu. Tuan-tuan, kita bayar servis. Ada setengah orang dia dah dekat masjid-masjid surau-surau ni, dia orang dah letak dah. Dah letak dah. Kowe lah, yang terbaru keluar koko ke benda. Macam-macam keluar, tak boleh nak hafal. Yang penting ada logo halal. Sebab ada setengah penapis air daripada tulang babi. Sebab saya bidang saya halal. Sebab saya untuk negeri Selangor saya terlibat untuk bagi logo halal negeri Selangor. Jadi kita tahulah penapis air tu mesti kena ada Kementerian Kesihatan. Yang kedua mesti ada logo halal. Sebab ada orang marah, ustaz, JAKIM tak ada kerja. Air kosong pun bagi halal ke? Oh, dia marah kita. Kita senyap je. Dia belasah. Saya tanya, Tok, air ni dia terus ambil daripada apa pipe letak ni? Tak ada lah. Dia mesti menapis. Dah tapis tu daripada mana? Daripada China. Dalam tapis tu ada apa benda? Ada batu. Siapa kata ada batu? Kenapa ada apa? Dalam tu macam-macam. Ada daripada batu, ada daripada pasir, ada daripada tu, ada daripada tulang belulang. Oh, tulang belulang. Tulang apa? Tulang babi. Oh. Tu yang kena ada logo halal. Tuan-tuan puan, tengok. Kita tu ambil kan dia orang dah letak penapis air untuk orang surau minum kan. Kadang-kadang orang dah bayar. Satu penapis air macam kowe tu dah berapa? 4,900. 4,900 ada orang dah wakaf. Dah ambil masjid, minumlah manfaat. Tapi dia tak follow up. Dia tak ada buat orang apa? Maintenance pandai-pandailah masjid. Masjid dah ambil dengan sukarela. Alhamdulillah ada dah orang bawa masuk 4,500, 4,900. Tapi masjid nak bayar bulan-bulan, tahun-tahun, kadang-kadang berat juga, betul tak? Kalau masjid kita ni okeylah. Oh, tak ada Jumaat ni. Oh, tak ada. Ada setengah yang ada Jumaat, alhamdulillah. Yang tak ada, macam mana nak buat? Tu sebabnya macam kita tuan-tuan, macam-macam boleh buat. Kutik sikit seorang. Saya ajak budak-budak muda ni yang baru start kerja kan. Saya kata, kutik seorang. Mula-mula tu saya terlibat. Kita buat ramai-ramai geng-geng tu, buat untuk surau tu, buat untuk masjid tu. Akhirnya tuan-tuan, budak-budak muda ni dia pecah sendiri, dia buat sendiri.
Lah kali ada seorang tu, dia dah biasa, mula-mula dia biasa kutip seorang 100, 200, seorang 100, 200. Lah kali baru ni dia kerja oil and gas, naik pangkat tuan. Daripada gaji dia 8,000 naik kepada 27,000. Rezeki dia, orang lain kena buang, dia naik. Tengok, dia orang lain kena buang, dia naik pangkat. Dia kata, ustaz, saya bayar untuk masjid ni selama 3 tahun berturut-turut. Dia bagi 3,000. 3,000 dia bagi bayar AJK, pastikan ni bayarlah. Jangan masuk akaun pribadi pula. Dia kata, gunakan ni sebaik-baik mungkin. Mana dia guna? Tuan-tuan puan. Jadi tu benda-benda macam ni, kadang-kadang kita tak perasan. Kama sali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Kamu bagi satu, Allah bagi 700. Ini janji Allah Azza wa Jalla kepada kita. Tu sebab tuan-tuan puan, jangan tinggal nazar dengan Allah. Mana kalau dah berjanji dengan Allah, kamu buat. Kita pun macam-macam janji dengan Tuhan. Dapat anak, kita nak buat begini. Tak dapat anak, kalau dapat nanti aku nak buat begini. Selalunya hanya tinggal angan-angan. Wa'iyazubillah. Baik tuan-tuan puan. Yang terakhir, kata para ulama, dia banyak tapi saya sebut yang penting-penting. Yang ketiga, tarkun nasihat nas lahum. Meninggalkan nasihat orang. Kita ni kadang-kadang jadi sombong yang tak tentu pasal tuan-tuan. Siapalah kita nak kata kita hebat? Tu buat nasihat, ad-dinun nasihah. Nasihat, kita boleh terima nasihat kalau selagi nasihat itu tidak bercanggah dengan Quran, tak bercanggah dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi benda tu baik, gunakanlah tuan-tuan. Selagi kita mampu untuk menerima nasihat. Kalau nasihat tu tak betul, tak payahlah. Macam contoh, ada orang nasihat saya, dia kata, ustaz, ni cerita 6 tahun dulu ni, dekat Masjid Putra Perdana Puchong. Saya pergi masjid tu. Bila pergi ceramah, saya ingat ceramah apa, perdana, kemudian ramai orang masa tu. Habis tu nak keluar, saya dengan pengerusi masjid turun bawah. Bila turun bawah nak masuk ke kereta, ada orang tunggu saya kat kereta. Orang ni bagus tuan-tuan. Dia tunggu. Assalamualaikum ustaz, dia cium tangan, dia peluk apa semua tu. Dia peluk. Allahu Akbar, terima kasihlah ustaz bagi tazkirah yang bagus, mengingatkan kami kepada sejarah Nabi, mengingatkan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bla 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 bla. Cuma satu ustaz, saya nak nasihat kepada ustaz. Oh, dia cakap gitu. Allahu Akbar. Saya bila dengar orang nak nasihat, lagi kita alhamdulillah, terima kasih. Apa dia? Bagilah. Mungkin saya ada silap baca ayat ke, saya ada salah bawa hadis maudhu' ke. Yalah, kadang-kadang hadis tu kita tak tahu, bukan kepakaran saya. Saya kalau orang saya sebut hadis kadang-kadang, kalau saya lambat, saya tak cek, saya ambil daripada internet ataupun dan sebagainya, online, rupanya hadis tu la aslalahu, hadis maudhu'. Kawan tegur, anak murid tegur, ustaz, hadis ni tak betul ustaz. Saya cepat-cepat buang. Kita kena terima nasihat. Sama juga macam ingatkan, saya ada sebut hadis maudhu', hadis yang tak betul, hadis dhaif. Jadi salah sebut, mungkin hadis dhaif saya kata hadis sahih. Nauzubillah, takut tersilap. Lantas saya kata, apa dia nasihat tu? Dia kata, ustaz, saya tengok ustaz pakai jubah, nampak sangat keduniaan. Saya kata, terkejut, kenapa pula nampak dunia? Dia kata, ustaz, saya tengok baju yang ustaz pakai tidak ada kedut walaupun sedikit. Di mana akhiratnya? Saya tunduk, sudahlah. Memang saya gosok baju, dah bibik saya gosok. Tajam ni kan? Pakai butang sampai atas ni. Ya Allah tuan-tuan, saya pun cakap, dia kata, betul, memanglah. Saya memang jenis macam ni, Haji. Tak boleh ustaz. Tunjukkan dunia, tunjukkan akhirat, jangan tunjukkan dunia. Saya kata, Ji, Nabi bila pergi semayang, Nabi pakai pakaian yang paling cantik. Nabi, kalau kita baca dalam sejarah, saya terpaksa ceramah kat dia setengah jam free tuan-tuan, tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang syama'ir Rasul. Nabi bila kana baina yaday Rasul al-misht, dengan Nabi ni sentiasa ada sikat dalam syama'ir. Nabi sikat apa? Sikat janggut. Janggut Nabi kan kasif, tebal. Nabi sikat. Nampak kemas janggut Nabi. Tak pernah nampak terabuk. Kalau rambut Nabi panjang, terdapat beberapa riwayat Nabi rambut dia sampai ke cuping telinga. Ada kalanya Nabi sampai ke bahu. Ada beberapa riwayat masa bahu time pergi perang. Jadi kita kalau bahu pergi perang. Nah, Nabi masa time sampai bahu, Nabi pergi perang. Kita pergi buat apa? Main gitar atas, itu masalah sikit. Sekarang ni rockers pun dah rambut pendek sekarang. Ali ekspedisi dah rambut pendek. Geng masuk geng tabligh dah. Ali ekspedisi. Tengok. Amisus kepala botak sekarang.
Kita pula rambut panjang, ketinggalan zaman betul. Jadi tak apalah, dia kata nak ikut sunnah Nabi, tak apa. Boleh, dia mutlak. Boleh, tak ada masalah. Kalau dia niat sunnah Nabi, dapat pahala. Jadi saya kata, Nabi akan sikat rambut dia dengan sikat yang Nabi bawa. Rambut Nabi berkilat, tak nampak kusuk masai. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, seorang sahabat datang kepada Nabi dalam keadaan rambut dia berterabur. Nabi tengok dalam keadaan yang marah. Nabi nampak macam tak setuju. Lah kali Nabi bagi tahu pada Abu Bakar, bawa orang ni pergi kemaskan rambut dia. Dia pun pergi kemas, sisir rambut elok-elok, datang-datang. Nabi gembira melihat orang itu. Nah, inilah Islam. Daripada kamu datang jumpa aku tadi dalam keadaan muka kamu bagaikan wajah syaitan. Nabi umpamakan rambut dia tu macam rubari syaitan, macam berterabur macam syaitan. Mari, baik kamu pergi elokkan. Jadi saya terpaksa cakap, begitu juga macam kita tuan-tuan. Contohlah paling mudah saya bagi. Kalaulah Sultan Selangor nak datang ni, surau kita ni, surau Abdul Rahman, Ar-Rahman, Abdul Rahman pula dah. Ar-Rahman, surau Ar-Rahman. Rahmah. Oh, lain pula. Dah tukar ke? Ar-Rahmah, Ar-Rahmah. Surau Ar-Rahmah ni, kata tuanku nak datang. Macam mana AJK? Persediaan AJK. Semua AJK disponsor baju agar sepasang. Tak kira lagi geng perempuan, geng marhaban. Marhabannya. Baju sama semua. Sama, sebab geng marhaban, sebab sultan nak mari tuan-tuan. Dekat rumah, pengurusi paling sibuk sekali. Berlatih macam mana angkat sumpah. Angkat sembah. Ampun. Takut salah tuan-tuan, takut jadi macam Mr. Bean, hantuk kepala orang. Takut silap, berlatih tuan-tuan. Punya gaya. Tengok tuanku tak jadi datang. Yang datang pengarah MAIS saja, Datuk Aziz. Hancur hati. Allah, tak boleh salam dengan tuanku kata. Itu dengan manusia. Kita jaga bukan main, jaga, buat tempah. Saya tahulah. Orang berlatih tuan-tuan, ambil sampin beli, padahal beli pinjam pun. Nak bekung buat 100 harga bekung tu, buat bekung tu. Apa ni, keris, cari harga RM99. Keris tu nak bagi nampak elok. Keris Pahang lain, keris Terengganu lain, keris Kelantan lain, beza-beza tuan-tuan. Habis beli duit beli keris je. Pinjam, tak nak pinjam, tak boleh. Kita kena nampak yang kita bersungguh-sungguh. Depan Allah Ta'ala takkan kau pakai baju buruk bang. Butang ada tapi tak butang. Tak apalah, yang dalam ni mungkin panas. Yang kat luar sana tu, butang ada, pakailah butang. Tapi yang pelik ni, bila nak temu Allah Ta'ala, takkanlah sampai tak nampakkan kamu begitu sungguh. Inilah yang akan datang di akhirat. Butang ni akan datang, ya Allah, butang ni aku telah diguna ya Allah untuk nampak cantik depanmu ya Allah ketika solat. Allahu Rabbi. Kopiah, bagilah kopiah yang elok. Ini kopiah anak darjah 6 punya pinjam tuan-tuan. Pakai songkok macam tak cukup syarat je tuan-tuan. Ni apa cerita? Tu sebabnya tunjukkanlah contoh yang terbaik depan Allah Ta'ala. Tu sebab ni tuan-tuan. Macam apa yang saya katakan tadi, terima nasihat. Macam tadi orang tadi dia bagi nasihat yang tak betul, saya kata tak apa, yang lain saya terima, yang ini tak boleh lah, kena betulkan balik. Dia pun gaul kepala, oh ya, jadi dia kata kena setrika lah baju ni. Memang kena setrika. Mujur zaman Nabi tak ada setrika je. Tapi kau jangan potong pula ni kan, zaman Nabi ada setrika, dia kata ustaz katakan zaman Nabi ada setrika je. Pula marah ke orang pula tuan-tuan. Tak, nak kata kalau ada setrika zaman Nabi, nescaya Nabi buat ke setrika. Tuan-tuan, nak cerita bersih ni Nabi SAW. Baju yang Nabi pakai, paling suka pakai putih. Tak? Kadang-kadang Nabi pakai hitam dan kadang-kadang Nabi pakai hijau. Tuan-tuan, macam-macam pakaian yang Nabi pakai, nampak hebat dan haibah Nabi SAW. Jadi itu buat nasihat kena terima. Pemimpin kena terima nasihat daripada ulama. Ulama kena bagi nasihat. Tak kiralah dalam apa juga keadaan sekalipun. Cakap dengan hikmah. Selagi kita boleh bercakap, kita cakap. Dan pemimpin kena terima kalau mereka rasa perkara yang mereka lakukan itu adalah salah. Semua tu tuan-tuan diminta oleh Nabi SAW. Ya. Sebab Nabi pun sebut dalam hadis, ad-dinun nasihah. Agama itu perlu kepada nasihat. Macam kita malam ni, kita saling ingat memperingati je. Bukan saya nak ajar tuan-tuan. Tuan-tuan pun dah pandai daripada saya jauh. Cuma kita kadang-kadang beringat-ingat. Saya tuan-tuan, kalau nak ikut kan, sampai kawan-kawan kat UC cakap apa? Dia kata kau berhenti-berhentilah mengajar, dia kata. Mengajar fiqah ni. Seluruh habis Selangor pergi dekat Putrajaya, habis jalan, pergi tiap-tiap malam kuliah berkitab. Tuan-tuan, bila saya fikir balik, baik duduk kat pejabat je,
Balik malam boleh tidur dengan anak-anak, main dengan anak-anak, main dam lagi. Sekarang ni anak saya tengah pening main dam. Main dam kita tu, satu main guli satu. Nak cerita. Tuan-tuan, baik duduk kat rumah. Tapi bila kita fikir balik, bila kita belajar ni, kita mengajar orang tanya soalan tu menyebabkan saya ada ilmu. Saya dapat sedikit ilmu. Contoh tadi macam arak pembuatan rokok kan. Kalau tak ada Dr. Sirim tu, nescaya saya tak dapat ilmu. Kat mana saya dapat? Dalam kuliah. Tentang jurnal yang ada darah tu, darah babi terhadap penapis rokok daripada seorang profesor daripada UiTM. Tuan-tuan, dia cerita dalam tu, dia bagi kongsi maklumat. Saya dapat maklumat. Tuan-tuan, di sini kita dapat maklumat, saling ingat memperingati je. Tuan-tuan, tu sebab bila kita duduk baca kitab, kita saling baca-baca, tuan-tuan, di situlah ilmu yang kita dapat. Banyak, tuan-tuan. Kalau nak ikutkan ilmu, kita hanya dengan kita belajar, kita kata kita banyak ilmu, itulah syaitan, tuan-tuan. Iblis dulu dia kata dia pandai. Khalaqtani min nar, kamu jadikan aku daripada api. Apa hebatnya Adam alaihi salatu wassalam? Wa khalaqtahu min tin, kamu jadikan Adam itu daripada tanah. Tanah pula kalau ikut tafsir Ibnu Katsir, busuk yang teramat sangat. Tanah, dia bagi hanyir. Tanah kan, kalau kita campur air tu bau hanyir. Itulah dia, tuan-tuan. Jadi itu sebab kita rasa kita hebat sangat. Allah, tak ada apa, tuan-tuan. Lagi kita banyak membaca, lagi kita tak ada ilmu. Contoh saya ingat masa saya nak buat PhD dulu. Saya buat PhD dekat UKM. Tajuk pun pelik. Penentuan hukum makanan ubah suai genetik. Ni sekarang ni orang duk tengah hantar gambar lembu campur babi tu. Kan badan muka nampaknya. Itu tak pelik bagi saya. Memang kat US dah ada dah. Kan, dia orang kacuk kan, dia ada kacukan-kacukan, ada macam-macam kaedah lah. Orang dalam mardi dia tahulah macam mana kaedah tu, tuan-tuan. Daripada babi ada, dia panggil lembu transgenik, ada juga. Jadi saya buat tesis tentang bagaimana nak tentukan hukum makanan-makanan ni yang dicampur adukkan dengan DNA, bukan babi. DNA ni kalau orang sains dia anggap itu tak wujud. Benda tu tak boleh nak haramkan, sebab kalau kita babi ni dia DNA ni terlalu kecil, enzim ni terlalu kecil. Jadi apa sebab nak haramkan? Tu sebab orang sains dengan orang fiqh ni, dia kalau tak bincang dengan betul-betul, dia akan jadi bertelagah. Dia kena satu lah. Sekarang ni kena duduk bersama, bincang, barulah dapat hasil dia. Jadi tuan-tuan, bila dapat tajuk PhD tentang makanan, saya pun kata dalam hati, buat PhD makanan je pun. Aku belajar fiqh lama dah, kata. Daripada sekolah menengah saya duduk Arab, 12 tahun duduk Arab sekolah menengah. Daripada sekolah menengah, diploma, lepas tu BA, masters kat UKM. PhD kat UKM. Jadi bila kata, alah, tak apalah. Aku dah belajar lama dah. Fiqh ni memang aku main je. Punya sombong, la ilaha illallah, tuan-tuan. Saya sombong bukan cakap orang, cakap diri sendiri. Sombong dalam diri ni. Tu inna nafsal ammaratun bisu. Nafsu ajak benda buat tak baik. Tuan-tuan, bermulalah pengajian. 6 bulan pertama nak buat proposal, kena baca buku. Buku kena baca banyak sungguh. Sebab kita nak buat proposal bagi mantap, bagi masalah tu kemas. Tuan-tuan, bila baca tu tentang bab fiqh makanan saja, saya buka semua mazhab. Mula-mula saya mulakan dengan mazhab Hanafi. Baca dekat 15 ke 20 fiqh mazhab Hanafi. Lepas tu baca pula hak Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Baca 4-4. Saya kata, ya Allah, rupanya aku tak ada ilmu pun. Mana hak 12, 13, 14 tahun yang aku belajar fiqh sebelum ni, mana pergi ilmu tu aku pun tak tahu. Macam mana, tuan-tuan? Bila buka-buka kitab, tengok-tengok Imam Malik dah bincang dah bagaimana nak makan ikan duyung. Tuan-tuan, kita duk kata nak makan ikan duyung, ada ke tak ada? Imam Malik bincang dah. Nak makan macam mana? Bahagian ikan makan bahagian badan tu, kalau dia mengucap 2 kalimah syahadah, semayangkan dia. Bila nunggu ikan tu baca mengucap? Imam Malik bincang dah. Tengok, ya Allah, tuan-tuan, Imam Malik tu kata nak belagak apa benda. Lepas tu sambil-sambil baca, tengok-tengok kaifiyatus salah fil fada, macam mana semayang dekat angkasa. Imam Abu Hanifah bincang juga. Zaman Imam Abu Hanifah kapal terbang pun tak ada, tuan-tuan, belon pun tak ada. Kita dah bincang macam mana nak semayang dekat angkasa. Nak bongkak apa, tuan-tuan? Tak payah bongkak lah kita. Nah, itu sebabnya nasihat tu kita kena ambil. Kita kena ingat memperingati antara satu sama lain. Sebab bongkaklah yang akan merosakkan kita punya amal ibadat, merosakkan kita punya akhlak,
merosakkan kita, segala-galanya akan rosak tuan. Ilmu banyak pun jadi tak bagus. Sebab apa? Sebab kita bongkak dan sombong. Terakhir saya nak kongsi, berlaku dekat Mekah. Saya bawa jemaah pada tahun 2011 baru ni saya bawa jemaah. Jadi ada tuan-tuan, biasalah bila saya mutawif, kita jaga jemaah. Musim haji ni kebetulan saya jaga package tu yang 40,000 ke atas. Masa tu 40,000 kira hebat lah. Padahal yang pergi pun subsidi anak-anak juga. Pergi belagak je macam dia sendiri kaya tuan-tuan. Tak apalah, kita bawa tu, bila sampai dalam bas kita akan bagi tahu. Tuan-tuan, kita akan sampai dekat Mina begini. Inilah kita punya kita punya kemah. Ingat nombor 88. Ingat saya. Nombor 88 dia nampak macam MACD M. Kita ajar sebab ada orang dia tak tahu menatang apa tu 88 tu. Dia orang 8 pusing tak, dia 88. Jadi ada belah tu kadang tak perasan. Jadi adalah seorang tu pensyarah lah, universiti. Biasalah ada PhD, hebat. Masa tu saya tak ada PhD lagi. Saya tengah buat masa tu, dekat nak habis lah. Jadi dia pun cakap kata, Ustaz, don't be stupid lah. Ada kata aku bodoh. Jangan jadi bodoh lah kata. Mengajar orang kami ni, yang pergi package ni kami dah tahu sangat dah. Tak payah nak ajar lebih-lebih sangat. Dia cakap. Saya kata tak, masalah ni, Dok. Dalam jemaah kita ni, dalam 50, 60, 100 orang ni, bukan semuanya pandai belaka. Ada yang kali pertama datang. Ada yang datang yang 40,000, 50,000 ni, anak tolong bayar. Dia orang ni memang tak tahu apa. Mak bapak orang kampung kan, ada yang daripada tanah merah tu. Tuan-tuan, tak tahu apa. Memang kita terpaksa umumkanlah. Dah haji bilang, Dok duduk dalam geng saya akan cakap ni, kalau Dok tak nak rasa macam duduk hebat sangat, duduk hak satu lagi tu, 155,000. Hak tu berapa tu? Pula dia kata. Tapi dia kata, Allah takkanlah cerita semua putih gini. Saya kena cerita, kalau hilang macam mana? Tak apalah. Saya buat malam tu tuan-tuan. Entah mana dia nak ikut, dia nak pergi. Ni dia mufarakah, rasa pandai sangat kan. Nak pergi balik, nak pergi melontar awal. Dia pergi ikut siapa geng mana entah tuan-tuan. Lepas subuh sesat sampai maghrib tuan-tuan. Subuh maghrib baru sampai. Dia masuk, dia kata, Ustaz, memang saya nampak dah 88, tapi tak boleh lagi Ustaz. Saya duduk dekat atas jantah. Polis tak bagi lalu jantah. Dia suruh turun ke bawah. Bila turun bawah jumpa nombor 18. Kan lain pergi tu, 88 pergi 18. Masuk kemah siapa? Kemah orang Somalia. Baru dia makan tengah hari, geng Somalia bagi makan nasi campur campur susu, makan dengan pisang. Saya tahu sebab dia datang minta maaf dengan saya. Ustaz, saya minta maaf Ustaz, sebab saya sombong, Allah ajar saya. Nak cerita. Ni baru ni, saya pergi baru ni, saya Ustaz Abdullah Khairi bawa jemaah tu yang sama, ada seorang tu, Ustaz Allah bagi tahu lah, ni pintu kita. Kalau keluar cari pintu ni, bab Abdul Malik. Malik Abdul Aziz. Malik Abdul Aziz cari bab ni. Pintu ni, ingat bab Malik Abdul Aziz. Duduk main Malik, orang kata, alah Ustaz, tak payah bagi tahu Ustaz, saya dah 5 tahun berturut-turut datang. Tuan-tuan, esok dia hilang sehari tuan-tuan. Keluar tu pintu sana, masuk balik keluar pintu sana. Lah kali tuan-tuan, 1 hari Ustaz Allah suruh orang pergi cari, dapat balik lembik. Kata 5 kali datang. Tu lah kata 5 kali keluar 5 pintu. Jangan main dekat tu, sombong tuan-tuan, sia-sia hidup kita. Oleh sebab itu Nabi ajar untuk kita ni jadi orang yang lebih baik. Oleh sebab itu tuan-tuan, muhasabah diri bukan untuk diri kita saja, untuk semua orang. Kita buat yang terbaik, insya-Allah kita akan berjaya dunia dan di akhirat. Maafkan saya apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidan hamdan syakirin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum.